Salam sejahtera dari Akademi Fargos. Saya, Munshi Sewa, akan bersama-sama anda untuk bahagian baharu dalam penulisan bahasa Melayu. Pada hari ini kita akan tumpukan pada topik penulisan karangan. Sebagaimana yang murid-murid tahu, karangan merupakan satu bahagian yang sangat ditakuti oleh murid-murid. Jadi hari ini kita akan lihat bagaimana nak menulis sebuah karangan yang menarik, yang baik, yang boleh menghasilkan markah yang tinggi. So, jangan risau anak-anak. Okey, marilah kita lihat beberapa perkara dulu. Jadi, bahagian awal kita tengok bahagian objektif. Apa yang perlu kita capai pada hari ini? Ya anak-anak, kita lihat dahulu objektif pembelajaran pada hari ini. Objektif pelajaran hari ini ialah pelajar akan dapat menulis untuk menghasilkan karangan dengan wacana yang lengkap. Faham ya? Wacana yang lengkap, bahasa yang gramatis dan ungkapan yang menarik. Inilah keperluan karangan. Pada akhir pengajaran, kita ada kriteria kejayaan. Apakah yang perlu kita capai? Di akhir pengajaran sesi ini, kita akan dapat, artinya murid akan dapat menulis perenggan karangan dengan lengkap. Dalam masa yang sangat terhad ini, kita akan lihat bagaimana untuk menghasilkan perenggan pendahuluan, perenggan pengenalan sebagai permulaan karangan. Bahagian-bahagian lain, jangan risau anak-anak. Kita akan lihat dalam sesi-sesi yang seterusnya. Sedikit-sedikit, lama-lama akan menjadi bukit. Jangan risau. Kita belajar satu persatu. Kata orang, step by step. Baiklah, hari ini kita lihat satu karangan untuk peringkat SPM. Kita lihat tajuknya dahulu. Karangan SPM dapat dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu karangan A dan juga karangan B. Karangan A ditulis dalam 150 hingga 200 perkataan, manakala karangan B hingga 500 patah perkataan. 350 hingga 500 patah perkataan. Panjang tu. Okay? Jangan risau. Hari ini kita tumpukan pada karangan bahagian A. Satu persatu, jangan risau. Kita akan pergi satu demi satu. Kalau dilihat soalan di sini, bolehkah anda menganalisis atau meneliti maklumat-maklumat dalam tajuk tersebut? Saya bacakan soalannya. Maklumat di bawah tentang kesihatan diri. Ya? Pertama, dia sudah berikan. Maklumat di sini tentang kesihatan diri. Jadi, kita sudah dapat satu maklumat yang sangat penting di sini, iaitu kesihatan diri. Inilah yang kita sebut, murid-murid, tema dalam karangan ini. Dalam setiap karangan, pasti ada tema. Tak ada tema, tak ada karangan. Jangan risau. Jadi, kita tentukan dulu temanya. So, temanya sudah diberikan di sini, iaitu kesihatan diri. Dapat? Itu perkataan pertama. Kalau yang pertama anda sudah berjaya, artinya kita akan pergi ke perkara yang kedua. Perkara yang kedua kita bacakan. Huraikan pendapat anda tentang kesihatan diri. Berbalik pada perkara yang sama, kesihatan diri. Panjang huraian anda hendaklah antara 150 hingga 200 patah perkataan. Ingat ya, jangan lebih 200 patah perkataan. Jadi, kita kena tulis dalam satu ruang lingkup yang sangat terhad. Bagaimana nak tulis? Diberikan di sini. Teliti setiap bahan yang diberikan. Bahan ini disebut sebagai bahan rangsangan. Sebut saja bahan rangsangan, artinya bahan-bahan ini digunakan untuk merangsangkan minda pelajar untuk mendapatkan idea menulis. Kalau dia tulis sekarang, macam mana kita nak tulis? Tak boleh. Jadi, kita kena menggunakan bahan-bahan ini untuk dapatkan idea menulis
karangan tersebut. Marilah kita meneliti tajuk-tajuk ini. Bahan 1, dia berikan pantun. Kalau anda lihat pantun, anda sudah tahu ciri-ciri pantun ini ialah pembayang dan juga maksud. 2 baris pertama ialah maksud, 2 baris kedua ialah pembayang. Jadi kalau kita tengok maksud di sini, amalkan gaya hidup sihat, makan dan minum hendaklah jaga. Jadi bermaksud kita kena jaga pemakanan. Yang kedua, makan minum hendaklah dijaga. Makanan berkhasiat menjadikan amalan. Makan pemakanan yang berkhasiat. Yang kedua. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang ketiga, elakkan makanan yang banyak lemak. Ketiga. Kita sudah dapat 3 maklumat di sini. Murid-murid. Okey. Bahan yang kedua pula menjelaskan tentang penyakit kanser. Ini pun berkaitan dengan kesihatan diri. Nampak tak? Semua bahagian ini, bahan-bahan ini berkaitan dengan tema. Temanya apa? Kesihatan diri. Jangan lupa tu. Kesihatan diri. Berkaitan dengan penyakit kanser. Kalau kita teliti, dia akan berikan punca-punca penyakit kanser. Faham tak, murid-murid? Kita pergi untuk bahan ketiga. Di sini diberikan bahan ketiga. Bahan ketiganya ialah kurang bersenam. Kita lihat kurang bersenam, inilah faktor-faktor seseorang itu tidak menjaga kesihatan. Okey, kita tulis di sini, ini adalah faktor. Sudah nampak? Ada 3 perkara dalam sini. Seterusnya kita lihat jadual yang cikgu berikan di sini. Sebelum menjawab soalan, ambil 2 minit pertama untuk tulis perkara ini. Buat perkara ini. Pertama, tentukan tema. Temanya apa? Kesihatan. Inilah tema. Kesihatan. Kesihatan siapa? Bukan umum. Kesihatan diri. Diri siapa? Diri anda. Bagaimana anda mahu menjaga diri anda? Bahan pertama ini pula, dia menjelaskan cara-cara menjaga kesihatan. Anda catatkan ini sebagai satu catatan dalam kertas soalan anda sebelum menulis. Bahan yang kedua ini, faktor-faktor. Faktor penyakit apa? Penyakit kanser. Yang ketiga pula ialah faktor tidak menjaga kesihatan. Tidak menjaga kesihatan. Tugasannya apa? Kita kena menghuraikan tentang kesihatan. Jenis karangan bebas, tidak berformat. Tidak berformat. Anda boleh tulis satu karangan yang lengkap tanpa merujuk pada mana-mana format. Ini adalah karangan tanpa format. Sudah dapat ini? Artinya kalau betul ini, anda berada di landasan yang betul. Jadi karangan anda tak akan tergelincir, tak akan salah. Hari ini kita tumpukan pada penulisan pengenalan. Ada pelbagai cara menulis pengenalan. Jadi kita boleh pilih mana-mana satu cara. Jadi hari ini saya akan tunjukkan cara paling mudah untuk menulis satu pengenalan. Banyak murid mengambil masa yang lama untuk memikirkan macam mana nak mulakan karangan ini. Jangan risau. Hari ini saya akan memberikan satu tips untuk anda. Kalau anda berada di sini dalam Dewan Peperiksaan, bagaimana nak menulis? Bagaimana nak berfikir? Berbalik pada tajuk di atas. Tajuk di atas kata apa? Kesihatan. Tulislah apa sahaja tentang kesihatan diri. Pertama, tanya soalan pertama. Kesihatan ini penting atau tidak? Ya, penting. Jadi, perkataan penting ini mesti ada di situ. Penting kesihatan. Kenapa kita kata penting? Dalam English ada satu peribahasa. Dia mengatakan apa? Health is wealth. Bermaksud apa? Kesihatan merupakan kekayaan.
kekayaan seseorang. Kalau hidup kita penuh dengan penyakit, apa gunanya duit berjuta-juta ringgit? Tak ada gunanya. Baiklah, bila anda sudah faham ini, kita kena buat huraian. Okey, bagaimana kita nak huraikan? Bagaimana kita perlu jaga kepentingan menjaga kesihatan. Artinya, hidup bebas daripada penyakit. Kesihatan berkaitan dengan penyakit. Kenapa kita kena menjaga kesihatan? Kita nak bebaskan diri kita daripada penyakit. Sebab kalau ada penyakit, bermaksud kita tidak dapat hidup seperti manusia normal lagi. Baiklah, ini 3 perkara. Kita cari perkara-perkara yang asas untuk menjaga kesihatan. Baiklah, kita pergi seterusnya. Bagaimana kita nak konstruk ayat-ayat untuk ini? Ingat bahasa Melayu mesti menggunakan ayat yang lengkap. Tanpa ayat lengkap, kita tak boleh bina perenggan pengenalan. Jadi berbalik kepada perkara yang sama, iaitu kesihatan diri. Baiklah, kita tengok. Pertama sekali kita lihat ayat tema. Kita perlu faham kesihatan itu penting. Tadi kita sudah nyatakan penting. Bagaimana kita nak mulakan ayat itu? Kesihatan merupakan aspek yang penting dalam kehidupan seseorang. Dapat? Ini ayat pertama. Kita membina ayat dengan menggunakan perkataan penting. Kenapa kita kata penting? Kesihatan ini penting. Kita masuk ayat kedua, iaitu kesihatan merupakan kekayaan. Kenapa? Tadi kita dah bincang. Health is wealth. Bagaimana kita nak masukkan dalam sini? Ingat kita ayat pertama dengan ayat kedua mesti ada satu jambatan. Jambatan itulah yang kita sebut sebagai penanda wacana. Saya pasti anda sudah arif tentang penggunaan penanda wacana. Jadi kita gunakan itu. Hal ini dikatakan sedemikian kerana apa? Pepatah. Tadi kita ambil pepatah mana? Idiom daripada bahasa Inggeris kan? Jadi kita masukkan ni pepatah bahasa Inggeris, iaitu kesihatan merupakan kekayaan seseorang. Kita lihat dalam slide yang lain. Kesihatan merupakan kekayaan seseorang. Sudah habis. Jadi ingat, 2 ayat tadi yang kita kata, kesihatan ini penting, kesihatan ini merupakan kekayaan. Kemudian kita pergi yang ketiga. Bagaimana keadaan sekarang ini? Kita kaitkan dengan situasi semasa. Anda lihat, setiap orang ada penyakit. Setiap orang, isu kesihatan ini menjadi satu isu yang dihadapi oleh semua manusia. Boleh dikatakan tak ada manusia yang tak ada penyakit. Ada saja penyakit, dari sakit kepala hinggalah ke sakit kaki. Dalam itu termasuk banyak. Jadi kita kaitkan di sini. Sebagai manusia, kita mahu hidup bebas daripada penyakit. Kita mahu hidup bebas daripada penyakit. Namun pada masa ini manusia, masuk slide lain, manusia sentiasa risau akan kesihatan diri. Penyakit-penyakit, kita berikan contoh. Mesti berikan contoh. Penyakit-penyakit. Mesti kata ganda. Penyakit-penyakit seperti. Apa penyakit yang selalu anda dengar? Penyakit-penyakit seperti kencing manis. Atau disebut sebagai apa? Diabetes. Lagi apa lagi? Darah tinggi. Lagi? Penyakit jantung. Penyakit jantung menjadi isu kesihatan kini. Sudah habis ni, kita cuba buat satu kesimpulan kecil untuk perenggan ini. Jadi di sini yang perlu anda faham. Kesimpulan ini perlu kita kaitkan dengan tema dan juga kehendak soalan.
Jadi di sini kita kata oleh itu. Selepas penanda wacana, ingat murid-murid, selepas penanda wacana mesti ada tanda koma. Jangan lupa tanda baca ni. Oleh itu, terdapat beberapa faktor seseorang tidak menjaga kesihatan diri. Jadi di sini kita lihat lengkaplah satu perenggan. Baiklah murid-murid, sebagai kesimpulannya, anda sudah melihat cara untuk membina satu perenggan karangan. Anda boleh menggunakan teknik ini untuk menjawab dan dihantar kepada guru untuk disemak. Sebelum saya akhiri rancangan ini, anda boleh memuat turun nota soalan-soalan dan menjawab kuis yang telah diberikan di laman sesawang atau laman web mycampus.online. Anda boleh melayari laman web ini untuk menjawab soalan-soalan tersebut, mendapatkan pelbagai maklumat yang berguna di sini. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi. Salam hormat dan salam bahasa daripada Munshi Sewa. Terima kasih. Thanks for watching. Don't forget to hit like and subscribe button. Get latest update by follow us on our social media.